Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa i'tisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khail wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Ketua Menteri, Datuk Seri Hajiji, Saudara Datuk Seri Dr. Muhammad Naim, Menteri Agama, Saudara Mizam, Speaker, Sekretariat Negeri, Menteri-Menteri Negeri, Ketua Pengarah, Ketua Hakimah, dan sahabat-sahabat, para mufti dan semua yang hadir, sahabat-sahabat sekalian. Seperti mana disebut oleh Dr. Muhammad Naim, saya memilih untuk hadir walaupun hari ini kebetulan hari Jumaat Menteri dan post kabinet, dan sebentar lagi saya akan berlepas ke Abu Dhabi untuk lawatan rasmi 2 hari. Tetapi oleh kerana saya melihat program IJPAM ini dan harapan saya bahawa agensi Islam, JAKIM dan negeri-negeri sangat penting dalam memartabatkan umat dan hasrat membina negara madani, saya fikir wajar untuk saya bersama pada malam ini. Sebelum saya merujuk kepada maudhu' tema IJPAM, izinkan saya menyinggung sedikit tentang perkembangan semasa yang terutamanya menyentuh Sabah dan Sarawak. 2 hari yang lalu, setelah kita mendapat dan mendengar keluhan rakyat, peningkatan harga beras yang meningkat dan membebankan, dan seperti mana kita sebahagian sudah mungkin tidak maklum bahawa beras tempatan itu tidak tersebar luas, sekitar maksimum 20% saja di Sabah dan Sarawak, mungkin Sabah lebih kurang. Maka mereka terpaksa bergantung kepada beras import. Dan harga barang import ini seperti mana disinggung oleh Presiden Jokowi 3 hari yang lalu, akibat dari keputusan 18 negara menyekat ekspor atau mengurangkan ekspor, maka harga beras melambung naik. Dan tentunya kesannya sama di Malaysia. Tetapi kita tahu permasalahan dihadapi oleh rakyat. Maka pada hari Senin lalu, saya panggil Menteri dan Pegawai Kementerian Pertanian dan telah mendengar pandangan, kita putuskan supaya langkah-langkah sementara diambil melalui subsidi kerajaan. Subsidi ini maknanya harga itu tinggi dan kita bayar untuk mengurangkan harga. Dia bukan ekonomi pasaran. Ini disebut sebagai campur tangan kerajaan untuk mengurangkan beban. Subsidi makanan itu tinggi. Subsidi ayam dan telur saja sehingga 30 September mencecah 3.8 bilion ringgit. Walaupun kita rasa kita makan ayam tiap kali terpaksa ditampung. Subsidi seluruh negara, minyak, elektrik, makanan, untuk tahun ini dengan kos bertambah mencecah 81 bilion ringgit. Sudah bayangkan. Dan mengurangkan subsidi itu bukan pilihan kerana ia akan membebankan rakyat berpendapatan rendah. Tetapi mengemukakan satu dasar yang lebih ampuh, yang realistik untuk menyelamatkan ekonomi negara.
yang disebut subsidi rationalization. Itu mesti dilakukan. Apa langkah kita lakukan baru-baru ini? Pertama, elektrik. Elektrik itu hanya untuk 1% terkaya sahaja yang dibatalkan subsidi, maknanya mereka bayar harga pasaran. 99% rakyat tidak terkesan. Haji. Selama ini tabung haji memberi subsidi kepada semua jemaah. Baik, baru ini saya minta tabung haji mengkaji semula. Orang-orang yang kaya yang pendapatan 1 juta satu bulan, 100,000 ringgit satu bulan, tidak perlu mendapat subsidi. Mereka minta mohon haji mabrur dengan keupayaan mereka. Tetapi subsidi untuk rakyat terbanyak diteruskan. Dan sebab itulah tahun ini kita kenakan rasionalisasi ini dengan meminta masyarakat Muslim yang paling kaya tidak diberikan subsidi dan membantu hanya bagi jemaah yang lain. Alhamdulillah itu diterima baik. Malah suatu hal yang disebut oleh Menteri Agama baru ini yang sangat mengesankan ialah di antara yang layak mendapat subsidi, 400 jemaah memilih untuk menolak subsidi dengan mengatakan mereka merasa perlu untuk tidak membebankan orang lain dan membayar sepenuhnya kos haji. Jadi ada kesedaran yang bertambah bila kita beri pencerahan. Nah, ini tugas pendakwah. Ya. Baik. Dengan jumlah begitu rupa subsidi yang begitu rupa, tidak ada negara dan kerajaan yang mampu bertahan. Maka harus ada beberapa tindakan untuk mengurangkan beban. Umpamanya, minyak, puluhan bilion ringgit. 1 tahun subsidi minyak. Dan harga minyak hari ini, harga minyak Malaysia lebih murah dari harga minyak Saudi. Murah hampir RM1 berbanding dengan harga minyak Arab Saudi. Saya tahu ramai rakan-rakan lama saya mempermainkan. Hari ini menang, esok minyak turun. Bunyi Anwar Ibrahim dulu. Tetapi saya beritahu bahawa itu saya umumkan 2008. Pada tahun itu harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Dan saya menganggapkan keperluan untuk harga minyak kita turun. Sekarang kos meningkat berkali ganda dan harga minyak di Arab Saudi umpamanya lebih tinggi dari Malaysia. Harga minyak yang termurah iaitu Brunei yang dulunya jauh berbeza. Sekarang Brunei itu hanya rendah sedikit saja dari harga minyak Malaysia. Dan tampungan dukungan subsidi Malaysia itu selalu tinggi. Saya jelaskan hal ini kerana saya fikir rakyat, terutama yang berfikir, yang ikhlas, yang juga bertanggungjawab, tidak harus politikkan isu ini. Ini isu negara dan negara harus diselamatkan. Tapi apakah ini sebagai alasan untuk kita kurangkan, untuk terus membebankan rakyat? Tidak. Sebab itu saya memilih untuk mengumumkan ya, apa yang disebut baru-baru ini. Kerana tidak mungkin kita minta rakyat Sabah yang miskin dibebankan dengan harga beras yang melambung tinggi. Saya dimaklumkan oleh kerajaan negeri dan pegawai bahawa ada tempat yang harga beras import itu RM45, ada RM41, ada RM39. Ya. Jadi bagaimana nak kita kurangkan beban? Kerana beras ini keperluan harian untuk makanan satu keluarga. Maka pada hari Isnin lalu kita umumkan untuk mengurangkan tekanan rakan-rakan Sabah dan Sarawak untuk tempat-tempat penghantaran di kota-kota di seluruh Sabah dan Sarawak. Kita turunkan harga import. Maknanya kerajaan persekutuan akan membayar subsidi hanya untuk Sabah dan Sarawak untuk beras import.
tidak untuk Semenanjung. Dan kena Semenanjung ada beras tempatan. Jadi nanti di parlimen nanti orang kita tanya, dia kata Anwar laksanakan diskriminasi orang Sabah makan beras import yang lebih berkualiti daripada orang Semenanjung beras tempatan. Tapi ini isu yang khusus yang harus kita tangani atas insan, manusiawi dan kemanusiaan. Maka harga beras di Sabah dan Sarawak dari RM45 yang beri sekarang atau 40, sekarang turun RM31 sahaja. Ya. Dan mungkin di kawasan-kawasan pedalaman dia ada sedikit peningkatan kos kerana harga pengangkutan. Mungkin. Ya. Itu nanti saya akan bincang Ketua Menteri apa-apa langkah yang lain yang harus dibuat. Kos pengangkutan untuk LPP farmer akan ditanggung sebahagiannya oleh Kementerian Kewangan supaya dapat mengurangkan tekanan dari segi peningkatan kos di kawasan pedalaman. Selain daripada itu, untuk memastikan beras tempatan itu cukup untuk seluruh Semenanjung, maka kerajaan sekali lagi kena beri subsidi beras import untuk semua pangkalan tentera, polis, sekolah asrama penuh, hospital, penjara. Mereka akan diberikan beras import supaya tidak ada masalah kekurangan beras tempatan. Itu maklumat pertama. Yang kedua, baru-baru ini ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sebahagiannya dari Pakatan Harapan telah mencabar kerajaan dalam isu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Saya ucap terima kasih kerana mereka telah menarik balik saman terhadap Kerajaan Persekutuan dan pelaksanaan, kerana sejak kita ambil alih kerajaan dan Ketua Menteri Datuk Seri Haji sedia maklum, saya telah mengarahkan sedaya upaya kita untuk melaksanakan apa yang kita janjikan. Bapa-bapa kita pada tahun 1983 dalam Perjanjian Malaysia menjanjikan untuk melaksanakan beberapa hal yang ditemeterai hasil dari muafakat di antara pemimpin Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi tugas generasi seperti kami tentulah melaksanakan, karena kita yakin dengan ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya. Dah ada perjanjian jelas, kita mesti laksanakan sedaya upaya kita. Dan ini telah kita laksanakan, dan saya bagi jaminan dengan dukungan dan kerjasama erat sahabat saya, Saudara Datuk Seri Haji, kita akan terus meningkatkan usaha dan mendengar apa-apa langkah lain yang perlu dilaksanakan, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik balik saman itu supaya kita boleh jalin kerjasama dan meningkatkan usaha tambahan. Baik. Tahniah kepada JAKIM dan semua agensi-agensi agama, khususnya di Sabah yang sudi bersama memberikan kerjasama sebagai tuan rumah. Saya tertarik dengan transformasi pengurusan. Sudah bila almarhum Ismail Faruqi menyebut tentang masyarakat Madinah, dia tak sebut a Muslim society. Kerana society ini ada perincian, pencerakinan tentang sifat-sifat yang biasa. Tapi dia sebut ecumenical community. Ecumenical community ini maknanya masyarakat yang asasnya itu keyakinan agama. Masyarakat yang bicara soal pembangunan, ekonomi. Masyarakat yang bicara soal perpaduan yang utuh. Masyarakat yang menetapkan soal nilai dan akhlak. Jadi dia bukan masyarakat biasa. Dia masyarakat yang menteraskan kepada
akidah dan keyakinan. Maka dia sebut ecumenical community. Tapi dia tambah itqan fil amal. Bahwa masyarakat ini, kalau madani ini, yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW, itu masyarakat yang terasnya itu, yang disebut madani di Madinah itu, ya, yang pusatnya itu pusat kecemerlangan, is a center for excellence, is not a normal state. Ya, satu negara yang ada cita-cita dan hasrat mencapai kecemerlangan. Jadi bila kita bicara soal transformasi pengurusan, asasnya itu mesti nilai dan akhlak, dan matlamatnya itu ke arah itqan fil amal. Striving for excellence. Striving for excellence ini bukan sekadar teori-teori guru-guru pengurusan baru seperti Peter Drucker, Maslow dan lain-lain. Tetapi teori pengurusan Islam, termasuk asas Madinah itu, dia bukan a normal society, it is an ecumenical community. Asasnya iman dan akhlak dan nilai. Dan ia society yang tidak sederhana, dalam arti kata tidak ada cita-cita murni. Dia ada idealisme dalam hidup dan perjuangannya. Dia ada keupayaan to strive for excellence. Itu yang disebut itqan fil amal. Sebab itu bila saya memilih umpamanya istilah madani itu, tentunya saya rojok, saya seperti mana saya sebut dalam pertemuan dengan Jakim baru ini, saya rojok kepada pandangan marhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Saya takut istilah itu tidak tepat. Dia sebut ya kerana Syekh Mahmud Shaltut, tak salah saya, Muhammad Abduh pernah menggunakan Al-Mujtama' Al-Madani yang memenuhi prinsip-prinsip ini. Jadi saudara, harus kita singkap pengalaman silam tentang sejarah Madinah untuk memahami lebih teliti dan mendalam. Tetapi ada persiapannya. Ini masalah kita yang kita harus hadapi, dan ini juga peranan duat agensi Islam di negara kita. Kerana sebelum Madinah Al-Munawwarah, yang sebelumnya dikenal Yathrib, itu diasaskan, ada usaha persiapan. Dan persiapan itu persiapan ilmu agama dan masyarakat, yang untuk membentuk yang disebut ecumenical community. Maka Nabi Muhammad SAW setelah Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah atau Bai'atul Aqabah an-Nisa, itu mengirim Abdullah ibni Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Ada persiapan, pencerahan, pendidikan, kesedaran masyarakat yang lebih meluas. Dan ini yang diperlukan dalam negara kita. Sebab itu dalam bidang pendidikan, saya telah minta Menteri Pendidikan memastikan setiap pelajar Islam mendapat pencerahan tambahan tentang Islam. Quran dan hadis yang basic yang telah dirumuskan oleh Imam An-Nawawi dalam Manhajul Talibin 40, hadis 40. Matan al-Arba'in, Matan al-Arba'in, hadis 40, supaya ada asas. Matannya, terjemahannya, syarahnya. Kerana saya yakin pembinaan masyarakat itu tidak mungkin dengan kesamaran dan kedangkalan ilmu dan semangat semata-mata. Dia mesti berasaskan kepada ilmu. Dan ilmu itu melalui para pendakwah dan pengajar yang sudah saya usahakan. Yang mudah-mudahan mulai tahun depan, semua pelajar Islam di negara kita akan terdedah dengan tambahan ilmu pendidikan dalam keadaan kesedaran itu atau tawa'iyah, proses kesedaran itu bertambah, maka harus ada natijah ini.
Jadi yang diasaskan oleh Rasulullah SAW tentunya kekuatan basic, kekuatan akidah, termasuk la masjidun ussisa ala taqwa dengan masjidnya sebagai asas. Ya. Kemudian mengutuskan Abdurrahman ibn Auf soal ekonomi ya. Kerana telaga-telaga sumber air itu semasa itu semua dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemantapan persiapan. Tapi yang utamanya juga selain daripada la masjidun ussisa ala taqwa itu adalah semangat perpaduan yang ada dalam masyarakat. Orang Islam, orang Yahudi, orang Kristian. Orang Islam dengan kabilah yang pelbagai dan Muhajirin dan Ansar, juga Yahudi dan Kristian yang berpuak-puak. Jadi gagasan kita misalnya gagasan perpaduan. Kalau mereka memilih untuk bersama menghidupkan, maka kita hidupkan bersama. Dan orang yang bicara tentang peperangan itu bila mereka memilih untuk berperang dengan kita, barulah jawapannya itu persiapan. Tapi tidak sebelumnya. Ya mudah-mudahan semangat ini lebih kental di kalangan saudara. Saya telah sampaikan kepada Datuk Hakimah dan seluruh parlimen dan dalam JAKIM untuk memberikan kerjasama kerana berbeza daripada pendekatan lalu. Kita tidak gunakan badan-badan Islam ini termasuk JAKIM hanya untuk program agama ya, secara terpisah. Seperti mana kita sebut dan lakukan baru-baru ini, tatkala saya kupas kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, draft itu saya kirim kepada Ketua Pengarah JAKIM dan mohon supaya ada ulasan, bukan ulasan tentang program agama, ulasan keseluruhan rancangan Malaysia ke-12 itu supaya saya dapat bentangkan kepada rakyat satu pendekatan yang dapat suntikan dari pakar-pakar Islam, alim, agar prinsip kita, semangat madani dan nilai itu diterapkan sepenuhnya. Saudara-saudari, ini anjakan yang baru. Kalau ada orang mengatakan ini dilakukan sebelumnya, saya tahu itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Datuk Seri Dr. Muhammad Naim tahu setiap kali kita bicara dan sekarang umpamanya minggu depan 13 hari bulan saya akan bentangkan belanjawan madani. Kedua, itu mesti dapat semangat, roh dari madani dan badan-badan Islam dan tokoh-tokohnya termasuk JAKIM harus bersedia memberi input dalam semua bidang, bukan saja dalam program agama secara khusus. Jadi sekali lagi lah saya nyatakan penghargaan, jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang hadir dan berikan kerjasama dan mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.